Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kak Syida pergi FB kejap ya. Boleh. Kak Ain, apa khabar Kak Ain? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Kak Ain pun ada. Ada. Sihat ke? Okey ke? Alhamdulillah. Ustaz, saya dalam hospital ni Ustaz. Kenapa? Bukan saya. Tuan Haji. Kenapa Haji? Macam mana? Saya tak kerti ya. Oh. Phone ni. Start video. Kak Ain kenapa Haji Jamal? Dia ada complication buah pinggang sikit. Bukanlah buah pinggang. Apa tu? Ada batu. Oh ya ke? Tu dia. Assalamualaikum Haji. Alhamdulillah, lama tak nampak. Lama tak jumpa Dia pakai uniform Ustaz. Maaf pakai uniform. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah. Bila sakit Ji? Sakit dah sebulan lebih lah. Bulan puasa minggu pertama kan. Oh ya ke? Hari sebelum puasa. Tapi hari ni baru masuk hospital. Hari tu dah masuk, tapi sebab Dah masuk UiTM dah dulu. masuk UiTM specialist, tapi tak dapat dibuat sepenuhnya sebab ada Jantung. ada isu lain lah. Oh. Jadi dibuat untuk sementara saja. Sehingga hari ni dalam hari Jumaat ni insyaAllah. Sekarang ni dalam pemerhatian doktor-doktor lah. Kat mana sekarang tu? Dekat Hospital UKM. PPUM? Dekat UKM. UKM? Ceras. Oh, jadi seminggu duduk kat sana ni? Dia buat pemantauan seminggu. Dalam masa pemantauan tu insyaAllah kalau tak ada apa-apa yang kritikal, akan buat prosedur tu pada hari Jumaat waktu tengah hari. Oh ya ke? InsyaAllah. InsyaAllah okey semua Haji InsyaAllah. Sekarang rasa sakit tak sekarang? Kau okey je? Sekarang tak rasa sakit, Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang sewaktu kalau kita berjalan banyak sangat, dia akan ada sedikit komplikasi lah. InsyaAllah sihat ni. InsyaAllah. Lawa uniform dia Ustaz. Alhamdulillah. Aduh. Kak Ain pun duduk situ serik ke ataupun Kak Ain balik? Tak boleh nak keluar masuk sebab sekarang ni kan roadblock kan. Oh jadi Kak Ain duduk situ serik lah? Duduk straight lah, payah nak keluar masuk lah Ustaz. Okey. Eloklah Kak Ain. Lagipun jauh Betul-betul jauh. Senang duduk sekali lah. Buat kerja kat situ je lah. Buat kerja kat sini. Tapi ada hikmah dia Ustaz, tak payah buat kerja rumah. Oh ya ke? Macam tu pula. Yelah. Okey Kak Ain, kita mula kelas dulu. Ya. InsyaAllah sihat Tuan Haji, insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Kak Syida, kita nak mula ke Kak? Kan Ya? tak bergema. Dengar tak Kak Syida? Dengar. Tadi tak berapa jelas. Ada suara bergema lah. Kenapa ya? Kejap. Check. Suara bergema. Oh, Kak Ain kena tutup ni kot. Kak Ain kena unmute. Kenapa? Awak punya. Tapi tak ada kaitan dengan Kak Ain sebenarnya. Kenapa Kak Syida punya ke? Kak Syida sendiri kalau macam tu.
Siapa yang bergema? Saya yang gema ke Kak Syida yang gema? Sekejap Kak dah off kan. Line tempat Kak Syida pun tak berapa clear. Hmm. Sekejap Kak Syida, tak tahu macam mana dia macam ni pula. Tapi suara saya okey Kak? Okey. Macam mana yang lain semua? Okey tak suara Ustaz? Alhamdulillah suara okey. Okey. Yang Kak Syida tu putus-putus kan? Okey, Farazana pun kata okey. Main. Kalau tu tak apa Ustaz teruskan. Tapi Kak Syida dengar Ustaz macam Okey, keluar dulu masuk kita balik. teruskan Tapi kalau saya keluar nanti recording. Okey, baik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kak Syida serta ibu-ibu yang saya kasihi, alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Setelah lama kita berhenti alhamdulillah kita dapat sambung balik pengajian hadis pada pagi yang bahagia ini, alhamdulillah. Dan insya-Allah hari ini kalau dalam bulan Ramadan kita fokus hadis Ramadan. Hari ini kita kembali kepada hadis yang terdapat dalam Sahihul Bukhari, iaitu kita rujuk kepada Kitabul Iman ya. Dia sebenarnya puan-puan ibu-ibu sekalian ya. Setiap ulama sama ada Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Abu Dawud, As-Sijistani, Ibn Hibban dan lain-lain, mereka memiliki metodologi ataupun manhaj yang tersendiri dalam kitabul hadis ya. Contohnya Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, beliau mengumpulkan hadis dan membahaskan dalam persoalan fikih. Justru pada peringkat awal itu beliau banyak membahaskan tentang fiqh sunnah sebagai contoh ya. Manakala Al-Imam Bukhari, cara susunan kitab beliau ni agak istimewa. Dia pelik sedikit dan dia bermula dengan kitabul ilm, kitab ilmu ya. Dia mula dengan kitabul seri. Dia mula dengan kitab Badul Wahyi, saya silap. Beliau mulakan dengan kitab penurunan wahyu, baru pergi ke kitab Al-Iman dan baru pergi ke kitab Al-Ilmu. Kerana bagi Al-Imam Al-Bukhari, teras yang paling penting dalam kehidupan kita ni ialah wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana wahyu itu yang penting, maka Imam Bukhari dahulukan kitabul wahyi. Apabila kita lihat dalam ayat 9 suratul Hijr juz 14. Juz 14 ni muka surat 262 kan. Allah Azza wa Jalla ada menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami benar-benar menurunkan az-zikra, peringatan, dan sesungguhnya kami yang benar-benar memelihara peringatan tersebut. Jadi peringatan yang dimaksudkan dalam ayat itu menurut sebahagian ulama ialah Al-Quran wa sunnatul mutahharah. Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Cuma Al-Quran ni benar-benar terpelihara. Sampaikan kalau ada orang nak cipta Al-Quran palsu tu memang cepatlah orang boleh cam ya. Hadis ini terpelihara juga. Namun ada usaha yang agak kuat untuk memasukkan hadis-hadis yang terlalu dhaif, hadis yang palsu dikaitkan dengan Nabi SAW dan sebagainya. Baik. Jadi dalam kehidupan kita ni, nombor satu Al-Quran, nombor dua hadis. Tapi sebenarnya secara praktikal ia bergerak serentak. Al-Quran dan hadis ni walaupun kita sebut Al-Quran ni masdar nombor satu, rujukan nombor satu, hadis masdar yang kedua, tapi sebenarnya secara praktikal Al-Quran dan hadis ni dia bergerak serentak ya. Dan perkara yang kedua, sebagaimana yang selalu saya tekankan kepada
puan-puan, ibu-ibu ya. Apabila kita membincangkan tentang hadis, kita mesti mengenali siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehubungan itu, bila kita kenal Nabi, kita kena melihat hadis daripada konteks siapa Nabi. Kalau kita hanya melihat Nabi daripada sudut ahli fikih ataupun orang yang datang mengajarkan tentang solat, puasa, zakat, maka kita akan melihat hadis itu daripada perspektif yang sempit. Tapi kalau kita memahami Nabi ni sebagai manusia yang membawa pembaharuan, reformis, sebagai pemimpin negara yang besar, sebagai pendakwah, sebagai orang yang cuba melakukan perubahan yang sejagat di seluruh alam, merangkumi pelbagai aspek, maka kita akan melihat hadis itu dalam konteks yang lebih luas, merangkumi isu kemanusiaan, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Ya. Jadi itulah. Sekarang ni kita lihat hadis yang ke-15 dalam Bukhari, iaitu hadis yang ke-15 dalam Kitabul Iman. Ya. Hadis yang ke-15 dalam Kitabul Iman. Sekejap ya, saya hadis ke-15 dalam kitab Bukhari. Saya silap. Hadis ke-15 dalam kitab Sahihul Bukhari. Sebaik Ifah boleh baca Ifah? Mana Ifah ni? Ifah ada ke? Ada kan? Mana Ifah ni? Senyap je. Ada Ustaz. Rasa tadi ada nama Ifah. Ada Ustaz saya. Okey Ifah. Sila baca hadis. Haddatsana Yaqub bin Ibrahim. Ifah Wa selalu bihi tersilap tu. Mula. Wa bihi qala haddatsana Yaqub bin Ibrahim qala haddatsana Ibnu Ulayyah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha tu apa Ustaz? Okey, ha tu dia ringkasan kepada tahwilul isnad. So kena sebut tahwil. Tahwil tu perpindahan ataupun pertukaran sanad. Tahwilul isnad. Tahwilul isnad wa haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Cuba terjemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang daripada kalian sehingga aku ni Rasulullah lebih dicintai daripada kedua ibu bapanya dan anak-anaknya dan seluruh manusia seluruhnya. Walidihi tu dia terjemah ayah aja. Dia tak sebut ibu bapa. Walidihi yang pertama tu. Kalau ibu bapa walidai. Ni walidihi bapa. Dia daripada bapa dan anak-anaknya dan anaknya dan manusia seluruhnya. Okey, Ifah, sebelum tu siapakah sahabat? Oh, sorry, kecil tulisan. Terima kasih Kak Ana, minta maaf saya terlupa berkaitan tulisan ni. Kat mana nak besarkan pula? Okey, Kak Ana, clear tak tulisan ni? Nampak sikit, dari tadi langsung tak nampak. Okey, sorry. Tapi yang ni dah besar kan? Okay, thank you Ustaz. Okey, sorry. Saya pun terlupa pula. Okey, lagi besar. Okey, Ifah, dalam hadis ni, siapakah sahabat Nabi? Anas. Okey, cuba puan-puan tengok siapa sahabat Nabi? Anas kan? Anas ni bin apa? Bin Malik. Anas bin Malik. Mak dia nama? Okey, siapa tahu nama ibu Anas? Okey, gelaran dia Ummu Sulaim ataupun dikatakan namanya Rumaisah. Tapi ada khilaf ulama sama ada namanya Rumaisah ataupun Rumaisah ataupun Rumaisah. Ada khilaf ulama lah tentang apa nama sebenar ibu Anas bin Malik. Walaupun Anas bin Malik, okey, cuba
Puan-puan tengok, saya pun tulis di ruangan chat. Walaupun namanya Anas bin Malik, tapi Malik tu dia tidak memeluk Islam. Dia bercerai dengan isterinya Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim telah berkahwin dengan seorang lelaki yang kaya di Mekah. Saya lupa nama sebenarnya, iaitu namanya Abu Talhah. Ya, Abu Talhah. Dan ada satu peristiwa yang menariklah berkaitan dengan Abu Talhah dan juga Ummu Sulaim radhiyallahu anhuma, ya. Dan hasil perkahwinan antara Talhah dan juga Ummu Sulaim, mereka mendapat anak. Dan anak itu bila dapat hari pertama anak itu, Abu Talhah minta supaya Anas bin Malik bawa anak ni jumpa dengan Nabi SAW. Fasammahu Ibrahim. Maka Nabi pun menamakan anak tersebut sebagai Ibrahim. Ya, Ibrahim. Maknanya ini, hadis ini dijadikan dalil oleh ulama untuk menyatakan sunnah Nabi ialah meletakkan nama pada hari yang pertama. Ya, meletakkan nama anak ni pada hari yang pertama. Dan bagaimana pula dengan hadis yang menyatakan letak nama pada hari ketujuh? Ulama menyatakan sekiranya kita mahu mengadakan akikah pada hari ketujuh, barulah kita meletakkan nama anak kita pada hari ketujuh. Tapi zaman sekarang ni kita agak mengalami kesukaran untuk betul-betul akikah pada hari ketujuh. Kalau betul kita boleh buat, alhamdulillah. Tapi kalau kita tak mampu buat pada hari ketujuh, mungkin kita tunda dalam sebulan, mungkin kita tunda dalam setahun, apalagi di musim PKP, maka bolehlah kita menamakan anak pada hari yang pertama lagi. Sebagaimana sunnah Nabi SAW menamakan anak Abu Talhah dan juga Ummu Sulaim, ya. Baik, Ifah, siapa tabi'in dalam hadis ni? Qatadah. Qatadah, anak murid kepada Anas, kan? Qatadah. Siapa guru kepada Imam Bukhari? Okey, puan-puan sekalian, siapa boleh jawab? Siapa guru Imam Bukhari? Hadis ini riwayat Bukhari. Okey, Ifah, macam mana? Mana guru Bukhari? Tak tahu Ustaz. Ni yang awal ni lah. Oh. Yaqub bin Ibrahim. Sebab yang awal ni haddatsana, artinya Imam Bukhari yang sebut. Yaqub bin Ibrahim telah menyampaikan hadis ini kepada kami, yakni Imam Bukhari dengan kawan-kawan dia. Baik, tapi bila kita baca hadis ini, sampailah sini, puan-puan nampak tak hak tu? Hak ni artinya mengikut guru yang lain pula. Mula-mula Imam Bukhari bawa hadis ni daripada gurunya Yaqub bin Ibrahim. Yaqub bin Ibrahim ambil hadis tu daripada gurunya Ibn Ulayyah. Ibn Ulayyah ambil daripada gurunya Abdul Aziz bin Suhaib. Baik, kemudiannya Imam Bukhari pun bawa hadis yang lain pula, iaitu daripada guru yang lain, iaitu Adam. Adam ni guru pada Bukhari. Adam ambil hadis daripada Syu'bah, ulama besar dalam bidang hadis. Dia ambil daripada Qatadah, Qatadah ambil daripada Anas. Artinya kalau kita lihat hadis ini, jarak hadis ini antara Imam Bukhari dengan Nabi, cuba lihat. Satu Yaqub, yang kedua Ibn Ulayyah, yang ketiga Abdul Aziz, yang keempat Anas bin Malik. Jadi beza antara Imam Bukhari nak sampai ke Nabi SAW ialah ada 4 orang untuk guru. Ya, nampak kalau ini mula-mula Adam, yang kedua Syu'bah, yang ketiga Qatadah, yang keempat Anas juga. So ada 4 orang guru nak boleh sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, puan-puan sekalian, hadis ini menyatakan tidak beriman seseorang kamu hatta sehingga saya ini, kata Nabi, sehingga aku ini ahabba ilaihi, lebih dicintai berbanding ayahnya, anaknya dan manusia seluruhnya. Baik, puan-puan sekalian, ya, cuba berikan perhatian. Ada hadis lain, riwayat yang lain yang mana disebutkan anak dulu baru bapa. Hatta aku nak ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi. Ada hadis sebut ayah dulu baru anak. Ini hadis inilah ayah dulu baru anak, kan? Walid ayah, walad anak. Manakala ada hadis lain yang menyatakan anak dulu baru ayah. Waladihi
wa walidihi. Okey, clear Okey, saya supaya kita faham benda ni betul-betul. Kak Ain boleh cakap ke Kak Ain? Boleh Ustaz? Okey, Kak Ain cerita ada hadis pertama riwayatnya macam mana, yang kedua tu riwayatnya macam mana? Maksud Ustaz macam ni cerita Yang ke? tadi yang pasal walidihi wa walidihi. Bermakna Tadi saya ceritakan ada dua riwayat kan yang berbeza. Riwayat yang pertama macam mana, riwayat kedua macam mana Kak Ain? riwayat yang pertama tu maksud Ustaz tidak beriman seseorang kamu sehingga aku, maksudnya Nabi SAW ni dicintai lebih daripada anak. Macam ni Kak Ain, Ya. saya ulang balik sebenarnya saya nak minta Kak Ain ulang tu supaya kita betul-betul faham apa yang saya sampaikan. Dia ada riwayat Kak Ain, puan-puan sekalian. Kalau riwayat ini, hadis inilah. Tidak beriman seseorang kamu sehingga saya dicintai lebih daripada ayah dan anak. Okay, Nabi sebut ayah dulu, baru Nabi sebut anak. Okay. Tapi ada hadis lain menyatakan tidak beriman seseorang kamu sehingga saya lebih dicintai daripada anak dan ayahnya. Nabi sebut anak dulu, baru ayah. Yang ni ayah dulu, baru anak. Cuba Kak Ain cerita balik. Apa yang saya faham daripada hadis ni, maksudnya kecintaan seseorang terhadap anak itu adalah lebih jika dibandingkan kepada kecintaan seorang anak kepada ayah. Jadi kalau level kecintaan kita tu mesti lebih kepada Rasulullah, baru kita ni dianggap beriman. Baru kita ni dianggap beriman sehingga kita ni mencintai lebih daripada orang yang kita paling kasihi, iaitu anak. Okey, Jadi terima kasih. Cuma Kak Ain, maksud saya nak minta Kak Ain ulang balik tentang dua riwayat yang berbeza tadi. Maksudnya kecintaan terhadap bapa pula itu lebih bukan itu maksud saya Kak Ain. Mungkin siapa yang boleh tolong untuk terangkan balik? Ifah boleh Ifah? Didahulukan anak. Ada hadis yang didahulukan anak, ada hadis yang didahulukan bapa. Macam tu ke Ustaz? Macam tu. Itu maksud saya. Kak Ain, saya ulang balik Kak Ain. Sebenarnya saya nak cerita, hadis ni dia ada pelbagai riwayat ataupun pelbagai lafaz lah. Ada hadis ni lah. Hadis ini dia sebut tidak beriman seseorang kamu sehingga Rasulullah lebih dikasihi berbanding bapanya dan anaknya. Okay, Nabi sebut bapa dulu, baru Nabi sebut anak. Tapi ada hadis lain, Nabi sebut anak dulu, baru bapa. Tidak beriman seseorang kamu sehingga Rasulullah lebih dikasihi berbanding anaknya dan bapanya. Artinya ada dua riwayat. Satu riwayat kata bapa dulu, baru anak. Satu riwayat lagi menyatakan anak dulu, baru bapa. Okey, faham Kak Ain? Apa maksud saya? Saya faham. Faham saya tu maksudnya bila seseorang itu kecintaan dia kepada anak tu adalah lebih daripada seorang bapa. Tapi apabila dikatakan beriman itu seorang itu bila dia mencintai lebih kepada Rasulullah daripada anaknya ataupun kepada bapanya. Okey. Itu yang saya faham Ustaz. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sekarang ni siapa yang boleh komen bila kita tengok la yu'minu ahadukum ni, adakah kita memang tidak beriman ke macam mana sebenarnya? Biasa dengarkan hadis la yu'minu ahadukum. Kalau ibu-ibu belajar dalam hadis, kita akan jumpa contoh. Lagi satu hadis tu tidak beriman seorang sehingga dia tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sebenarnya dia bukan begitu terjemahannya Kak. Satu lagi itu la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang kamu hatta yuhibba, sehingga dia menyukai
li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia suka untuk dirinya. Bukan kita kena sayang orang lain sebagaimana kita sayang diri sendiri, itu mustahil, ya, itu mustahil. Tapi Nabi nak ajar kita suka kalau saudara kita dapat berita gembira, kita tumpang gembira dengan cerita dia. Itulah tanda keimanan, ya. Sebab Nabi kata hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia suka untuk saudaranya. Bukan dia sehingga dia suka saudaranya, tak. Sehingga dia suka untuk saudaranya. Artinya kalau saudaranya naik pangkat, dia pun gembira. Sebagaimana dia pun gembira kalau dia naik pangkat. Kalau saudaranya dapat durian runtuh, dapat melancong ke negara lain sekian-sekian, dia pun gembira seakan-akan dia pun dapat durian runtuh. Kalau kawan dia dapat cucu, sedangkan dia belum lagi dapat cucu, dia pun tumpang gembira sebagaimana seolah-olah itulah cucu dia. Itu maksudnya, ya. Okey, dalam hadis ini, tidak beriman seseorang kamu tu apa maksudnya? Memang tak beriman langsung ke ataupun macam mana, puan-puan? Okey, Puan Aminah sebut iman lebih sempurna apabila Nabi disayangi lebih daripada diri sendiri. Okey, betul, ya, Puan Aminah. La yu'minu ni artinya tidak sempurna iman. Bukanlah langsung tidak beriman, tetapi tidak sempurna iman. Kak Ana pun sebut tu, tak sempurna iman seseorang kamu. Bukanlah langsung tak beriman, ya. Tidak sempurna iman. Ada hadis lain yang menambah tidak beriman itu sehingga kita mengasihi Rasulullah lebih daripada diri kita sendiri. Lebih daripada diri kita, lebih daripada ayah, lebih daripada anak, lebih daripada seluruh manusia yang lain. Dan ini bersesuaian dengan satu perbuatan Nabi SAW dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Umar bin Al-Khattab ni satu kali jumpa dengan Nabi dan dia sebut, demi Allah, mana sekejap. Saya tak jumpa mana statement Umar tadi. Patutlah saya tengok tempat lain. Ni, Umar sebut, la anta ya Rasulullah ahabbu ilaihi min kulli syai' illa min nafsi. Kamu ni wahai engkau tuan wahai Rasulullah, lebih saya sukai daripada segala-galanya melainkan diri saya. Artinya Umar ni dia lebih sayang dirinya berbanding dengan Rasulullah. Artinya dia bercakap jujurlah dengan Rasulullah. Rasulullah pun sebut, Rasulullah nak ajar Umar, la wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tak boleh begitu. Demi jiwaku di tangan Allah Azza wa Jal, kamu kena kasih kepada aku lebih daripada kamu mengasihi diri sendiri. Itu kata Rasulullah. Tak boleh macam tu. Sebaliknya kamu Umar kena sayang kepada saya lebih daripada kamu sayang diri kamu sendiri. Umar bila dia tahu begitu, terus dia ubah pendirian dia. Dia serentak beliau menyatakan, fa innakal an wallahi ahabbu ilayya min nafsi. Sesungguhnya Tuhan wahai Rasulullah lebih saya sukai daripada diri saya sendiri. Maka kata Nabi, al-an ya Umar, maka sekarang jugalah iman kamu sempurna wahai Umar. Jadi kita kena sayang Rasulullah ni nombor satu, ba'da Allah Azza wa Jal. Jadi biasakan kita dengar nasyid kecil-kecil dulu. Satu-satu sayang Allah, dua-dua sayang Rasulullah, tiga-tiga sayang ibu ayah, kan? Jadi ranking nombor satu mesti Allah Azza wa Jal. Yang kedua ialah Nabi SAW. Dan tak ada siapa pun boleh challenge Nabi dalam isu ini. Ya. Sebagai contoh, cuba kita lihat satu ayat Al-Quran. Ayat Quran ni, minta maaf. Okey, itu ayat lain tapi ada kaitan, tapi tak apalah, takut panjang pula perbahasan dia. Baik. Kemudiannya persoalan dia, walidihi ni, puan-puan sekalian, artinya ayah. Walid ayah, dia bukan ibu. Kalau ibu walidah, kalau ayah walid. Kalau dua, walidain. Contohnya kita doakan Allahumma ghfirli dzunubi
waliwalidayya. Ataupun kalau ramai waliwalidina. Sekarang ni dia sebut ayah je. Persoalannya macam mana dengan mak? Mak masuk sekali ke tak masuk? Okey, apa pandangan perempuan sekalian? Nabi tak sebut mak di sini ni. Nabi sebut ayah je. Okey, ada respon? Ada pandangan Puan Aminah, macam mana Puan Aminah? Nabi sebut ayah je, Nabi tak sebut mak, macam mana? Tak faham soalan alamak. Okey. Hadis ni Kak Ana dia sebut tidak sempurna iman seorang kamu sehingga Rasulullah lebih dikasihi daripada ayahnya. Nabi tak sebut mak dia pun, daripada ibunya. Nabi sebut daripada ayahnya. So sekarang ni mak termasuk ke tak termasuk? Okey, boleh faham tak soalan tu Kak Ana? Termasuklah Ustaz. Ya? Termasuk. Termasuk. Okey. Oh, Kak Ana ni siap type, cakap lagi. Termasuk. Tadi Kak Okey. Salina. Ya? Kak Salina. La ilaha illallah. Kak Salina. Kak Salina, minta maaf Kak Salina tak cam pula. Okey, Kak Salina kata termasuklah. Ikut Ifah bagi penjelasan kerana nasab keluarga ikut ayah ya. Jadi sebenarnya Nabi ni, kita kena faham Nabi ada satu tabiat perangai. Nah, perangai Nabi ni sebenarnya dia cedok daripada Quran. Iaitu Nabi suka cakap benda yang simple. Dan sehingga Nabi digelar sebagai Jawami'ul Kalim. Apa maksud Jawami'ul Kalim? Orang yang dapat merumuskan banyak perkara penting dalam ucapan yang ringkas. Jadi hadis Nabi ni dia ringkas, tapi dalam hadis yang ringkas itu meliputi semua perkara yang penting. Sebab itu kalau puan-puan tengok hadis-hadis Nabi, ada sedikit sahaja hadis yang panjang. Dan kalau kita jumpa hadis yang panjang lebar tu sebenarnya bukan hadis pun. Dia ialah perbualan. Contohnya yang kita jumpa hadis ke riwayat Muslim tu, yang Jibril datang jumpa Nabi SAW, Jibril tanya Nabi jawab, Jibril tanya Nabi jawab. Yang panjang tu sebab soal jawab je, tapi jawapan Nabi terhadap persoalan Jibril ringkas dan padat. Ini memang tabiat Nabi SAW, dan Nabi sendiri pun menyatakan aku diutuskan dengan jawami'ul kalim. Sembang sedikit tapi maknanya meluas. Itu tanda kecerdikan, ya. Tanda Nabi ni bijak. Dan kalau kita lihat Nabi ni, ucapan Nabi dapat difahami oleh orang yang cerdik pandai dan oleh orang yang kurang pendidikan. Semuanya dapat faham apa mesej yang Nabi nak sampaikan. Sebagian orang ni kalau dia belajar tinggi-tinggi, dia sampai tahap profesor sebagainya, orang macam kita ni tak faham dah apa benda lah dia nak cakap sebenarnya. Ataupun setengah orang tu kalau dia nak cerita tentang satu benda tu, pun kadang-kadang kita tak faham apalah benda yang dia nak ceritakan sebenarnya. Macam Kak Ana tadilah tak faham apalah soalan saya ni kan. Tapi kalau Nabi SAW, Nabi sembang tu orang boleh faham. Sebab Nabi menggunakan bahasa yang menyatukan golongan intelektual dengan golongan yang pendidikan biasa. Nabi menggunakan bahasa yang boleh difahami oleh golongan korporat ataupun golongan usahawan dengan golongan-golongan yang taraf hidupnya sederhana. Jadi bahasa Nabi guna tu power, jawami'ul kalim. So apabila Nabi SAW ni dia jawami'ul kalim, Nabi tidak gemar untuk memperincikan ucapan baginda, sebagaimana Nabi pun tak gemar untuk memperincikan doa-doa baginda. Panjang lebar tak ada. Nabi akan pilih doa yang jawami'ul kalim. Sebab tu doa Nabi kebanyakannya ringkas. Ada doa yang panjang, saya tak nafikan. Tapi panjang itu semuanya dia by point. Maknanya bukannya panjang lebar, satu doa tu panjang lebar, tak. Doa yang ni ringkas. Lepas tu masuk doa yang lain pula ringkas. Cuma bila digabungkan jadi panjang lah. Macam kita setengah kita ni doa, ya Allah ampunkan aku, ibu bapaku, kawan-kawanku, guru-guruku. Satu-satu kita sebut. Nabi dia bukan begitu. Bukan nak sebut satu-satu. Nabi sebut sikit je.
Jadi bila di sini, bila Nabi sebut walidihi, sebenarnya merangkumilah ibu sekali. La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi. Maknanya walaupun Nabi sebut bapa, merangkumi sekali ibu. Itu maksud dia, ya. Mustahil ibu tidak termasuk. Baik. Yang kedua, kalau kita sebut, kita menerima hadis ini, bahawa kita mesti sayang Rasulullah lebih daripada sayang kepada bapa dan anak, kita terima riwayat sebut bapa dulu baru sebut anak, kan? Kenapa Nabi sebut bapa dulu baru Nabi sebut anak? Ulama pun bahas. Dalam riwayat ini, apa kelebihan dia? Yang Nabi sebut bapa dulu baru anak, kerana bapa ni ialah ada orang yang memang dia ada bapa, kita ni mesti ada bapa, tapi tak semestinya kita ada anak. Bapa mesti kita ada, kecuali Nabi Isa AS. Tapi anak kita tak semestinya ada. Sebab tu Nabi sebut bapa dulu baru anak. Kerana Nabi memahami bukan semua orang ada zuriat. Satu. Dan ada ulama menyatakan kenapa sebut bapa dulu baru anak, kerana mengikut kepada urutan kejadian. Mestilah kita ni ada bapa dulu, bila besar dah berkahwin, barulah kita ada anak. Jadi bapa ni dia wujud dulu. Kewujudan bapa ni lebih lama daripada kewujudan anak itu sendirian, lebih dahulu daripada kewujudan anak. Jadi disebut bapa dulu baru anak. Tapi timbul persoalan pula, bagaimana dengan riwayat lain yang menyatakan anak dulu baru bapa? Apa pula faedah dia yang kita nak ambil? Bagaimana dengan hadis yang sebut anak dulu baru bapa? Maka kita jawab, kerana biasanya manusia ni dia cinta dan dia belas kepada anak dia lebih daripada bapanya sendiri, lebih daripada ibu bapa dia sendiri. Okey, bukan bermakna dia tak sayang mak ayah dia, tidak. Tapi perasaan belas, perasaan kasihan tu kepada anak lebih sebenarnya. Okey, betul ke apa yang saya sebut ni? Kak Salina, boleh Kak Salina komen tak? Betul ke perasaan belas, kasihan, kasih pada anak tu dia lebih daripada mak ayah? Betul. Betul lah pada Kak, betul lah. Ya, ada kupasan ke Kak? Okey, kalau anak-anak kita kecil tu, kita rasa macam yelah dia helpless kan, kita yang kena bantu dia apa semua kan. Mak ayah kita yang pengalaman, dah tahu kadang-kadang kita yang memerlukan bantuan dia berbandingkan dia memerlukan bantuan kita. Ayah kita tua, mak ayah kita yang dah tua tu, dalam keadaan anak-anak kita dah besar, mungkin kita punya belas kasihan tu banyak lagi pada ayah dengan mak sebab dia dah tak ada kemampuan tu. Biasanya kita lebih pada anak lah. Okey. Dan kalau saya tanya Kak Salina, kalau kita duduk berjauhan, kita lebih rindu pada mak ayah ke pada anak sebenarnya? Pada anak. Masa sekarang lah, kadang kita ada anak, kita lebih rindu pada anak-anak lah. Tapi kalau masa bujang tu memang mak ayah lah. Masa bujang tu tak ada pilihan kan? Baik, betul apa Kak Salina sebut. Dia jiwa manusia tu lebih pada anak. Dan di sinilah kita mesti memahami hadis Nabi SAW yang pelbagai dan juga ayatul Quran yang pelbagai itu. Terima kasih Kak Salina ya. Jazakumullah khairan. Al-Quran menyatakan kita mesti ihsan terhadap ibu bapa. Wabil walidaini ihsana. Terhadap ibu bapa kena ihsan, buat yang terbaik. Dan apabila kita memahami kita mesti berbuat ihsan kepada ibu bapa, maka bagaimana seorang ibu bapa tu nak dapat tahap ihsan daripada anak-anak mereka? Mereka juga memberikan ihsan kepada anak mereka. Itu dipanggil sebagai timbal balas. Cuma Allah Ta'ala dia perintah anak kena taat kepada ibu bapa. Itu perintah Allah. Secara automatik, secara ataupun mafhum mukhalafah, apabila Allah suruh, mafhum mukhalafah ni maknanya sebaliknya, apabila ibu bapa, apabila anak wajib mentaati bapa sebagai ibu bapa, maka ibu bapa terlebih dahulu mestilah ihsan, kasih, sayang, memberikan pendidikan yang terbaik
untuk anak-anak mereka. Baru menepati kehendak Allah Azza wa Jalla yang sebenarnya. Dia bukannya satu pihak dia yang bagi. Jadi kita memang sayang mak ayah kita, semua orang tak boleh nafikan. Tapi jiwa manusia yang memang telah dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla yang lebih sedikit. Sebagai contoh, Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir dan sebagainya. Allah telah menghiasi jiwa kita ni dengan suka kepada beberapa benda, antaranya al-banin, anak-anak. Dan tidak disebut pun ibu bapa dalam ayat tersebut. Kerana beza perasaan kasih sayang pada anak tu dia sedikit berbeza, ya. Baik. Sebab itu dalam ayat Al-Quran pun menyatakan anak-anak termasuk ibu bapa lah merupakan fitnah dalam kehidupan kalau tidak diuruskan dengan cara yang betul, ya. Baik. Jadi kalau riwayat yang menyatakan anak dulu baru ibu bapa, apa faedahnya kita nak ambil riwayat tersebut? Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga saya Rasulullah ni lebih dicintai daripada anaknya dan kedua ibu bapanya. Okey, apa faedahnya kalau kita sebut anak dahulu? Artinya kerana perasaan kasih, belas kasihan terhadap anak lebih daripada belas kasihan terhadap ibu bapa, ya. Jarang kita jumpa kalau ibu bapa demam. Bukan sakit teruk tu cerita lain lah. Itu kita tak boleh kata apa, ya. Na'udzubillah. Tapi kalau demam, adakah anak-anak berjaga malam untuk tengok mak ayah? Tak ada kan, macam Kak Sidi nak sebut tadilah, mereka dah besar, lain penjagaan dia. Tapi kalau anak yang demam, itu ibu bapa sampai sanggup tak tidur malam ataupun yang bersengkam mata untuk menjaga anak tu. Dia lain sikit. Baik. Kemudiannya kalau kita hadis dia sebut begini. Nabi SAW kalau bertembung antara dua benda ni, iaitu satu, kita ada satu impian. Contoh apa impian kita, ya, apa-apalah. Kalau bertembung antara impian kita dengan melihat Nabi SAW, walaupun benda tu tak berlaku dah sekarang, kata Ibn Hajar. Zaman sekarang memang kita tak ada dah Nabi, tapi contohlah kita hidup pada zaman Nabi SAW, masa tu diberi dua pilihan. Sama ada kita nak pergi jumpa dengan Nabi, tengok Nabi, duduk berdamping dengan Nabi, ataupun kita memenuhi impian kita yang mana membuatkan kita tidak dapat melihat Nabi SAW. Mana satu yang nak didahulukan? Maka kata Ibn Hajar, antara tanda keimanan kecintaan kita kepada Rasulullah ialah kita sanggup kehilangan impian dan cita-cita kita semata-mata untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ialah sahabat Nabi yang memang doa Nabi tu, mestilah ada masa mereka bekerja, berniaga, tu cerita lain. Tapi ceritanya kalau kita diberi pilihan, sama ada nak duduk dengan Nabi ke ataupun kita pergilah mengejar cita-cita kita, kita tak bertemu dengan Nabi. Mana satu yang kita utamakan? Tanda keimanan itu ialah kita sanggup bersama dengan Nabi SAW. Buktinya para sahabat dahulu namanya Zaid bin Harisah. Okey, biasa dengar kan Kak Syida, biasa dengar nama Zaid bin Harisah? Ya, Ustaz. Tak clear suara Kak Syida. Maaf Ustaz, ini ada gangguan. Ya? Ustaz tak boleh nak on, tak boleh on mic, tak boleh nak on video. Okey, tak apa Kak Syida. Maaf ya. Ibu Suara Aziah. tu masih berdouble-double juga. Okey, tak apa. Okey, Ibu Aziah ada? Ni Ibu Aziah ni. Puan Halimatul ada. Kak Ian ada. Okey, siapa boleh respon? Kak Suraya ada, Kak Su pun ada, ya. Saya dengar Kak Ustaz. Suraya. Ya? Zaid bin Harisah biasa dengan nama Ya, biasa. Kak Ain biasa dengan nama Zaid bin Harisah tu, okey, kata Ifah dan Puan Norma,
anak angkat Rasulullah. Okey, betul. Dan apa lagi poin menarik tentang Zaid bin Harithah? Selain daripada beliau anak angkat Rasulullah, sampaikan Allah tegur Nabi Muhammad kerana Nabi Muhammad ni dia sayang sangat pada Zaid bin Harithah. Nabi Muhammad gelarkan Zaid itu Zaid bin Muhammad. Maka Allah pun tegur Nabi Muhammad, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapa kepada mana-mana kalangan kamu. Baginda ialah Rasulullah dan penutup segala nabi. Maka jangan panggil Zaid bin Muhammad. Panggillah Zaid bin Harithah kerana Harithah tu bapa dia. Sampai begitu sayang. Okey, Fah bagi satu maklumat menarik. Namanya disebut dalam Al-Quran. Betul ni Fah? Jazakumullah khairah. Satu-satunya sahabat Nabi yang disebut nama dalam Al-Quran ialah Zaid bin Harithah. Wa qadha minha Zaidun minha wa tara wa qadha Zaidun minha wa taran zawwajnakaha. Nama Zaid disebut. Okey. Zaid bin Harithah ini sebenarnya beliau kalau tidak silap saya lah beliau diculik. Beliau diculik dibawa ke Makkahul Mukarramah. Akhirnya diambil oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha dan ringkas cerita Khadijah ambil dia dan Nabi pun jaga dia. Nabi sayang sungguh pada Zaid bin Harithah. Jarak umur antara Nabi dengan Zaid ini dia tak jauh sangat. Dalam 10 tahun macam tu kot. Kalau tidak silap saya lah. Dia tak jauh beza. Jadi setelah lama, apabila rombongan daripada kampung Zaid bin Harithah ni datang menunaikan haji di Mekah, mereka terjumpa Zaid bin Harithah yang pernah diculik masa kecil dulu. Jadi mereka pun bagi tahulah ayah Zaid bahawa kami jumpa anak kamu duduk di Mekah, ya. Ayah dia pun datang pergi ke Mekah dan rasanya ayah dia memeluk Islam kot, Allah Alam, saya kena cek balik. Dan ayah dia pun deal dengan Nabi Muhammad untuk ambil balik Zaid bin Harithah. Maka Nabi pun bagi pilihan kepada Zaid. Zaid boleh pilih sendiri nak balik ke kampung dia semula dengan duduk nama ayah dia ataupun duduk dengan Nabi SAW. Zaid telah memilih untuk duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi ni macam bapa beliau sendiri. Dan ini menunjukkan kecintaan, tahap keimanan yang tinggi dimiliki oleh para sahabat, ya. Baik. Macam mana puan-puan sekalian, ya, kalau kita lihat beberapa statement ulama, ada saya buat catatan sikit. Okey, ulama kata apa? Banyak ni, macam mana ni? Antara benda yang ditekankan oleh ulama dahulu, puan-puan sekalian, ialah al-i'tisam bisunnatin nabawiyah. Ulama Az-Zuhri menyatakan al-i'tisam bisunnah najah. Berpegang dengan sunnah memberikan kejayaan kepada diri kita. Ya. Jadi ini penting, ulama dahulu beri penekanan sungguh. Ittiba'us sunnah, ittiba'us sunnah, ikut sunnah, ikut sunnah. Ataupun dalam bahasa yang lain, al-i'tisam bisunnah, berpegang dengan sunnah, berpegang dan ittiba', ikut. Okey, apa contoh sunnah Nabi SAW yang puan-puan boleh kongsikan di sini? Silakan. Okey, mula dengan Kak Ain, apa sunnah Nabi yang Kak Ain nak kongsikan? Apa ya? Banyak Ustaz, macam tu dah cakap. Satu je, tak apa, memang banyak. Bangun pagi tu kita terus berdoa. Okey. Berdoa. Alhamdulillah. Maknanya kita mengingat kepada Allah Ta'ala yang Rasulullah, kita mengikut cara hidup Rasulullah lah. Maknanya kita beriman dan kita percaya pada Allah Ta'ala dan kita menunjukkan itulah kita punya ketakwaan dengan benda-benda yang kecil lah. Salah satunya membaca doa bila kita bangun tidur tu, celik dia mata tu ingat pada Allah Ta'ala. Kak Ain beri peneganan terhadap perkara yang halus, ya, kecil, kata Kak Ain. Antaranya walaupun benda tu simple, membaca doa apabila bangun daripada tidur itu sunnah. Sebab kita dibelit oleh syaitan sebanyak 3 ikatan. Ikatan pertama
akan terurai apabila ingat kepada Allah. Apabila kita ingat kepada Allah, ikatan kedua terurai apabila kita mengambil wuduk, dan ikatan ketiga terurai apabila kita salat 2 rakaat yang ringkas dahulu kan. Okay, baik. Ada lagi tak sunnah yang lain pula daripada aspek yang lain? Okay, ada Puan Amelina. Okay, tak apa, saya faham mungkin sebagian ibu ada yang kerja kan. Puan Faizah. Ustaz, Okey. Puan Halimah. Okey, Puan Halimah, silakan. senyum, salah satu senyum, Senyum. memulakan perbuatan semua tangan kanan dulu. Okey, memulakan perbuatan dengan tangan kanan. Puan Norma wuduk sebelum tidur. Okay, terima kasih Puan Halimah. Senyum, memulakan dengan tangan kanan bagi perkara yang baik. Mulakan perbuatan dengan Bismillah. Okay, apa lagi? Memberi salam kepada orang yang tidak kita kenali, Ustaz. Memberi salam pada orang yang tak dikenali, termasuk nurse yang masuk nak tengok Haji Jamal kan, Kak Ain? Beri salam, Assalamualaikum, ya. Ataupun kepada non-Muslim, kita ucapkan selamat pagi, doakan kebaikan. Okey, apa lagi? Sunnah salat duha, sedekah, panjangnya, baca Quran waktu subuh, balas kejahatan dengan yes. I get the point. Saya dapat satu poin baru daripada Puan Aminah, Masya Allah. Iaitu Puan Aminah cuba lari daripada skop yang puan-puan semua bincang. Puan-puan semua bincang sunnah daripada aspek ibadah, doa, zikir, Alhamdulillah. Tapi Puan Halimah tadi lebih awal melihat sunnah dalam aspek yang lain, iaitu senyum, iaitu budaya yang sejahtera. Dan kemudiannya Puan Aminah mencadangkan iaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu sunnah. Dr. Liana menyayangi kanak-kanak. Ya, itu sunnah. Jadi sebab saya nak keluar, kita mesti keluar daripada kerangka sunnah yang biasa difahami oleh sebagian orang, ialah sunnah bermaksud ibadah-ibadah khususiyah, solat cara sunnah bagaimana, doa cara sunnah bagaimana. Yang Kak Ain puan-puan sebut tu Alhamdulillah betul dah. Cuma dia tak boleh terhad kepada sunnah ritual semata-mata. Dia perlu sunnah yang lebih luas lagi, dan mudahnya disimpulkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Quran, akhlak Nabi yakni sunnah Nabi ialah Al-Quran. Apa maksudnya? Apa sahaja yang dianjurkan oleh Al-Quran Nabi buat, apa sahaja yang dilarang oleh Al-Quran Nabi tinggal. Apakah antara benda yang dianjurkan dalam Al-Quran? Iaitu allazi at'amahum min ju', memberi makan kepada orang yang kelaparan, ya. Wa amanahum min khauf, memberi keamanan kepada orang yang berasa takut. Sekarang semua orang takut kan? Sampaikan satu lawak orang buat. Orang Kelantan dulu semua takut dengan orang Shah Alam. Orang Shah Alam nak balik Kelantan je, takut. Yang dalam Selangor tu Shah Alam yang kritikal kan. Tapi sekarang kemudian-kemudiannya orang Shah Alam perlu takut dengan orang Kelantan sebab Kelantan dah naik kes COVID. Tapi sekarang ni semua orang takut, ya. Jadi sunnah ialah wa amanahum min khauf. Kita mesti buat apa sahaja untuk menghilangkan ketakutan yang besaran dalam diri masyarakat pada masa sekarang. Seperti contoh, kalau dalam isu vaksin, iaitu memperluaskan penggunaan vaksin, buka kepada hospital swasta, klinik swasta, agensi-agensi tertentu, baru cepat kita boleh bertindak kan. Baik, jadi sunnah tu mesti diperluaskan. Jangan lihat daripada konteks ibadah khususiyah semata-mata, ya. Termasuk yang Puan Halimah sebut tadi, senyum, mewujudkan budaya yang sejahtera, itu ialah sunnah an-nabawiyah, sunnah Nabi SAW. Ada lagi tak apa sunnah Nabi? Ini disebutkan oleh Abu Osman Al-Humairi ke ataupun apa namanya, saya pun tak faham tulisan saya sendiri ni. Disebut man amara sunnah ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Memang cantik apa disebut, ya. Sesiapa yang mengamalkan sunnah
tingkatkan ekonomi dengan menimba ilmu sunnah. Kasih banyak Puan Aminah ya. Tingkatkan ekonomi pun sunnah. Sesiapa yang menerapkan sunnah dalam dirinya, merangkumi qaulan, ucapan, fi'lan, perbuatan, nataqa bil hikmah, pasti dia akan berbicara dengan hikmah. Apa maksud bicara dengan hikmah? Bicaranya kalau orang dengar, orang rasa damai. Kalau kita dia tegur kesilapan orang, orang tak rasa lari, tak rasa benci dengan teguran dia, bahkan rasa nak berubah. Ya. Kalau dia menceritakan sesuatu, orang tertarik untuk mengikuti. Alladzina yattabi'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Alladzina yastami'una al-qaul. Orang yang mendengar ucapan-ucapan yang baik, mereka pun berusaha untuk mengikuti kebaikan tersebut. Ya. Jadi orang yang berbicara, orang yang terapkan sunnah dalam dirinya ni, dia tak akan sebut benda-benda yang tak elok. Sekarang ni kan kalau kadang-kadang saya baca juga komen-komen netizen di Facebook sebagainya, ya Allah. Walaupun di Facebook tu video viral tentang kemalangan, tapi kalau kita baca komen orang, ya Allah, tak tahu puan-puan sekalian. Ada yang kata tu labak motor mata ke mana. Tak mengutuk pula orang kemalangan jalan raya. Sedangkan orang tu ditimpa kemalangan. Walaupun dia mungkin ada melakukan kesilapan, itu cerita lain. Orang tengah kemalangan, entah hidup ke, entah menderita sakit, tapi netizen ni tak boleh ampun. Dia punya mulut dia duduk mengata orang aksiden tu. Kita pun, ya Allah, takut. Budaya ini budaya yang sangat buruk sekarang berlaku, puan-puan sekalian. Zaman tabi'in dahulu, zaman tabi'in ni zaman yang betul-betul memperjuangkan sunnah Nabi SAW. Tapi Anas bin Malik radhiyallahu anhu bagi komen. Apa komen Anas? Kamu sekarang ni bab dosa yang kecil, kamu anggap bab dosa yang besar, kamu anggap dosa terkecil je. Sedangkan kami dahulu dosa kecil, kami anggap dosa yang besar. Itu zaman tabi'in, puan-puan. Dosa yang besar dianggap dosa yang kecil. Sedangkan sahabat Nabi dulu, dosa kecil pun anggap dosa yang besar. Kalau Anas bin Malik radhiyallahu anhu hidup pada zaman kita tahun 2001 ni, terkejut dia kerana dia baca komen-komen ataupun akhlak-akhlak kita sekarang ni. Sangat menakutkan, ya, sangat menakutkan. Saya baca tu sebab saya nak tahu juga apa perkembangan orang zaman sekarang. Bukan sekadar orang muda, orang dah berusia pun, ya Allah, ucapannya. Dan saya tak tahulah kenapa kita suka sangat viral benda-benda yang tak patut, puan-puan sekalian. Termasuk saya pun dalam 2-3 hari lepas saya cari apalah maksud orang duk kata mak kau hijau, mak kau hijau. Saya tak faham apa benda lah maksud. Rupa-rupanya dia berasal daripada ada budak duk bergaduh, orang budak bergaduh, orang rakam video, dan seorang budak tu pun kata mak kau hijau. Maka jadi tular. Kenapa kita nak tular benda-benda yang tak ada faedah, puan-puan sekalian, yang mungkin melibatkan mak pula. Astaghfirullahaladzim, saya tak tahulah. Sampai akan melibatkan mak pun kita boleh jadi bahan gurauan. Dan banyak lagi lah perkataan-perkataan lain yang tidak menggambarkan kesejahteraan. Sebab itu saya begitu tertarik dengan satu penyampaian Ustaz Syamsuri ke siapa saya lupa. Dia cerita tentang perbualan seorang ahli ilmu dengan anak perempuan dia. Jadi masa sembang tu, bila ayahnya orang yang berilmu tadi tanya anak perempuan dia, apa respon anak perempuan dia? Dia sebut, rahimakallah ya abi, semoga Allah merahmatimu wahai ayah. Dia pun baru respon terhadap apa persoalan bapa dia. Tapi dia mulakan dengan doa, rahimakallah ya abi, rahimakallah ya abi, semoga Allah merahmati kamu. Sekarang ni mungkin kita tak biasalah. Tapi maknanya paling kurang ada doa kita kepada anak kita yang kita kasih, pada isteri, pada suami, kepada kawan-kawan kita, barakallahu fikum sebagai contoh. Kena biasakan. Contohnya kalau isteri saya buat baik pada saya mesti sebut barakallahu fikum. Terima kasih, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkati kamu tu. Saya akan doakan semoga isteri saya kekal dalam kebaikan. Dan bukan sekadar kekal dalam kebaikan, bahkan az-ziyadah alal khair, kebaikan itu bertambah-tambah. Itu doa. Doa yang ringkas tapi dia punya maksudnya sangat luas. Anak kita pun kalau tolong kita, terima kasih, jazakumullah khairah. Jadi kita kena biasa ucapan demikian untuk menggantikan ucapan-ucapan yang mengarut, yang wujud pada zaman sekarang, puan-puan sekalian. Ya?
Itu sunnah. Baik. Kemudian kalau kita lihat peri pentingnya sunnah ni, sampaikan ada ulama menyatakan, termasuk Imam Syafi'i pun dia sebut, "Lau nazartum ila rajulin a'ta minal karamat hatta yatarabba' fil hawa fala taftaru bih." Jika kamu melihat ada orang yang diberikan karamah seperti terbang di udara, kita nampak ada orang terbang di udara, maka jangan tertipu dengan dia. Jangan terpedaya menganggap dia merupakan wali. Hatta tanzuru kaifa tajiduna 'indal amri an-nahi wa hifzul hudud, sehingga kamu melihat bagaimana dia menjaga batasan perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Ataupun kalau ikut Al-Imam Syafi'i, kalau kamu lihat ada orang terbang di udara, kalau kamu lihat ada orang berjalan di atas air, maka jangan menilai ia sebagai wali, sehinggalah kamu cek amalan dia bertepatan dengan sunnah Nabi SAW ataupun tidak. Kalau tidak bertepatan dengan sunnah, silakan tinggal. Bahkan kecintaan kita kepada sunnah sampai kita sanggup meninggalkan zikir ulama yang kita amal selama ini, kalau zikir itu boleh memalingkan kita daripada zikir sunnah. Ya. Sebagai contoh, zikir sunnah ni dia tak ada benda yang magic. Kadang-kadang rasa tak best pun. Apalah zikir Nabi ni. Contohnya apa antara zikir Nabi ialah baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali pada setiap hari. Dan minta maaf, saya pun tidaklah maintain, tambah-tambah di musim PKP ni, saya kena akui saya pun tak maintain dengan beberapa zikir. Tapi saya nak cerita zikir Nabi antaranya subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Tak ada apa pun kelebihan melainkan diampuni dosa. Walau sebanyak buih di lautan, dosa kecil. Tak adalah kelebihannya menyebabkan musuh gerung pada kita, kita akan dihormati, kita dipandang mulia, kita murah rezeki mencurah-curah datang pada kita. Tak ada. Dan diampuni dosa. Dan ada zikir yang Nabi ajar tu langsung, tak ada kelebihan. Baca Quran berapa banyak je surah dalam Al-Quran yang ada kelebihan yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Yang lain tak ada. Baca surah Al-A'raf, tak ada apa kelebihan yang khusus diceritakan oleh Nabi, tak ada. Baca surah Al-Ahqaf, ada tak kelebihan khusus disampaikan oleh Nabi? Tak ada. Tapi kalau kita tengok setengah bacaan tu kan, yang diamalkan oleh ulama-ulama tertentu, yang entah betul tak betul, kita pun tak tahu semuanya dari mana. Contohnya Yasin Fadilat, zikir-zikir tertentu membuatkan kita kebal, membuatkan orang takut pada kita, membuatkan kita ni gaib, boleh lipat bumi dan sebagainya. Kita rasa seronok dengan zikir-zikir tu. Jadi saya dahulu pun pernah beramal dengan Yasin Fadilat sebagai contoh. Kadang 2 kali sehari kita baca Yasin Fadilat. Ya Allah, seronok baca Yasin Fadilat ni. Sebab kita nak makbul doa kita ni, kita ada hajat. Sehinggalah saya pun rasa tertekan. Kerana dengan Yasin Fadilat membuatkan saya kurang dengan Al-Quranul Karim. Biasa naik kereta, kita pandu kereta, kita baca Quran mana-mana kita hafal lah. Surah Baqarah ke, surah Ali Imran, surah Taha, surah Maryam. Kita baca lah yang mana kita ingat. Tapi dengan ada Yasin Fadilat, kita sibuk naik kereta, sibuk baca Yasin Fadilat, sibuk baca Hizib Bahar, sibuk baca Hizib Nawawi. Sedangkan Quran entah ke mana, zikir entah ke mana, selawat pada Nabi pun entah ke mana, istighfar pun entah ke mana, tasbih Nabi Yunus pun entah ke mana. Sebabnya Hizib Nawawi, Hizib Bahar, Yasin Fadilat. Akhirnya saya ambil keputusan saya nak tinggalkan semua tu. Kerana ia memalingkan saya daripada sunnah. So saya pun tanam satu semangat dalam diri. Saya mesti beramal dengan zikir. Tak lain dan tak bukan kerana saya cinta kepada Nabi SAW. Sebab Nabi buat, saya kena buat. Tak ada kelebihan, tak penting. Kelebihan yang paling besar ialah benda Nabi buat. Kalau kita buat, Nabi sayang pada kita. Itu je kelebihan yang paling besar. Mengatasi kelebihan kebal, mengatasi kelebihan murah rezeki, mengatasi kelebihan dipandang hormat oleh masyarakat dan sebagainya. Jadi begitu puan-puan sekaliannya. Imam Syafi'i disebut kena nilai dulu. Amalan dia sama dengan sunnah ke tidak. Ramai orang yang belajar silat dan bangun qiyamul lail. Kawan saya dulu pun belajar silat qiyamul lail, bukan main lagi, pukul 3, pukul 4 dah qiyamul lail dah. Bangun nak bersilat, kemudiannya sambil-sambil itu qiyamul lail. Kemudian belajar silat. Jadi, tapi adakah benda itu mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla? Kerana mereka qiyamul lail itu demi mendapat ilmu kebatinan tadi. Itu yang bahaya. Puan Nak Minah saya pun tak pasti, saya tak menolak Yasin Fadilat. Tapi saya nak katakan,
orang yang cintakan sunnah Nabi sanggup meninggalkan amalan-amalan yang bukan sunnah. Amalan ulama ni tak ada masalah nak amal. Tapi orang yang pada sunnah ni dia sanggup tinggal amalan yang bukan sunnah jika amalan bukan sunnah tu memalingkan mereka daripada sunnah. Memalingkan mereka daripada Al-Quranul Karim terutamanya. Ya. Baik. Kalau kita ambil zikir Nabi dan doa Nabi pun pening dah perempuan sekalian. Saya pun tak tahu pening. Banyak sangat zikir dan doa Nabi ni. Tak sempat kita nak baca semua tu. Tiba-tiba kita nak sibuk lagi dengan zikir dan doa yang lain. Saya tak tahulah. Memang tak sempat. Baik, ada sebarang persoalan? Silakan. Ustaz, Ya, sila. bukan soalan lah, cuma macam penyataan. Akak Okey. rasa banyak-banyak benda yang belajar ni, belajar hadis yang paling susah. Oh ya. Kenapa Kak? Sebab hadis ni ada macam-macam level kan. Hasan lah, tawaf apa, banyaklah hadis-hadis dhaif lah, hadis yang boleh diamalkan tapi tak boleh disebarkan. Lepas tu kita pun tak ada semua buku hadis yang kat rumah ni ada Bukhari je. So macam bila semak-semak tu rasa macam tak jumpa pula hadis ni kan. Tapi rupanya riwayat Nasa'i bukan Bukhari. Jadi rasa macam alamak susahnya lah hadis ni. Kalau macam Quran tu kan senang. Quran tu macam akak macam lebih tertarik untuk belajar Quran daripada belajar hadis sebab belajar hadis ni susah. Lepas tu banyak pula dia punya apa tu kan, dia punya rawi dia tu siapa yang jadi rasa macam especially kalau bercakap dengan orang yang memang belajar hadis. Lagi pening. Lagi pening. Jadi agak macam alamak, ada satu sekolah dulu yang pernah agak ketuai satu masa dulu. Bergaduh ni yang lulusan Madinah dengan lulusan Yaman dengan lulusan of Afrika. Kat sekolah tu ada macam-macam yang grad daripada pelbagai negara. Jordan, ada Mesir, ada Madinah, Mekah, Afrika, Pakistan. Bertembung, bergaduh-gaduh. Bergaduh-gaduh tak nak buat sambutan maulid kita sebagai pentadbir. Kejap orang ni datang, kejap orang tu datang. Macam-macam hadis lah dia orang keluarkan. Jadi macam, yang mana satu betul ni korang ni kan. Dan diorang ni pula sesama dia tak sepakat. Jadi akak rasa macam Allah peningnya korang ni. Jadi macam itulah susah lah bila sebab yang paling kuat penentangan dia yang memang macam tak ada tolak ansur langsung tu yang grad Madinah Mekah tu. Yang tu memang pure lah, memang susah lah nak kalahkan diorang ke apa ke. Jadi sudah ni diorang bergaduh tak habis lah. Okey. Terima kasih Kak Serina respon. Dia sebenarnya gini Kak Serina ya, satu benda yang kita kena faham. Al-Quran dan hadis tidak boleh dipisahkan. Maknanya kita tak boleh, kita nak belajar Quran je, kita tak nak belajar hadis. Jadi tak sempurna. Yang keduanya, tapi saya faham maksud Kak Sarina merujuk kepada pengajian hadis secara teknikal. Itu dalam kelas kita ni, kita tak belajar teknikal, kecuali sikit je. Itu pun yang saya nak tanya Ifah tadi, mana satu sahabat Nabi, mana satu guru Imam Bukhari, mana satu tabi'in, apa maksud hak tu je. Kita tak bincang hadis itu secara teknikal yang boleh menyusahkan kita. Jadi pengajian hadis secara teknikal dan nak melihat kepada sahih, dhaif, maudhu' tu, itu cerita ahlul hadis ataupun talib ilmu hadis, penuntut ilmu hadis. Untuk kita orang awam yang tak belajar hadis secara teknikal ni, cukuplah kita tahu bahawa hadis itu sahih dan boleh dipegang. Kita pengajaran riwayatnya terputus ke tak terputus,
Dan saya pun tak akan bincanglah hadis yang riwayat terputus dengan puan-puan sekalian. Kita tak nak bincang dah teknikal yang namanya hadis mu'dal ke, hadis mauquf ke, hadis maqtu' ke, hadis syaz ke, hadis gharib ke, hadis aziz ke. Itu kita tak bincang semua tu. Benda-benda tu yang sebenarnya memeningkan kepala. Tapi hadis perlu dipahami daripada sudut syarah. Okay. Penting kita pegang hadis yang sahih dan apa syarahan hadis tersebut dan bagaimana kita nak praktikkan dalam kehidupan kita. Yang penting. Merangkumi pelbagai lapangan lah. Jadi tak boleh kita nak tinggalkan hadis dan sunnah terus. Kita kena sinergi dengan Al-Quran. Dan bagi saya sebenarnya pengajian Al-Quran lebih berat daripada pengajian hadis. Cuma yang berat dari sudut hadis tu yang teknikal tadilah. Yang sebut pasal teknikal tu betul, hadis berat. Tapi kalau betul-betul pure kajian Al-Quran jauh lebih berat, memandangkan ia mukjizat. Nak belajar cara mudah pun boleh, nak belajar cara sederhana pun boleh, belajar cara yang berat pun ada. Ya. Baik, Ifah tanya, ada hadis kata 3 ikatan syaitan masa tidur. Kalau wanita haid tak boleh ambil wuduk dan salat subuh macam mana? So kalau wanita yang haid, dia diikat oleh syaitan sebanyak 3 ikatan tu macam mana nak buat? Maka dia satunya, kita boleh lawan 3 ikatan tu. Untuk lawan 3 ikatan tu kita baca ayatul kursi, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, ataupun kita baca 3 kul. Syaitan tak mampu ikat kita. Okay, satu. Yang kedua, tapi kalau syaitan ikat, yang kita pun tak tahu syaitan ikat ataupun tidak, kita bangun, kita mesti zikir kepada Allah Azza wa Jal, baca Quran ke, doa ke, silakan. Dan bagi orang perempuan yang uzur, bolehlah istinsyaq wastinsar, masukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Kerana ila'anna syaitan yabitu ala khayshirumih, syaitan ni dia menginap bahagian sini hidung. So kita pun masukkan air dalam hidung 3 kali. Langkah yang terbaik memang sedut. Maknanya ambil air letak dalam jari ni, kita pun sedut. Buang. Ya. Sedut, biar sampai ke sini. Orang dia kata sampai rasa di sini, itu memang saya tak berani buat lah. Tapi kita sedut sampai ke sini, kita buang. Itu yang terbaik. Tapi kata ulama, kalau kita tak mampu sedut air, paling kurang kita masukkan jari ke dalam hidung kita. Maknanya, kita sedut, kita bersihkan guna jari. Ya, bersihkan guna jari. Itu usaha untuk menghilangkan syaitan. Syaitan itu boleh jadi syaitan yang betul. Boleh jadi syaitan dalam maksud ada kotoran-kotoran yang masuk dalam hidung yang membuatkan kita ni tidak cerdas. Maka kita bersihkan hidung tersebut. Selebihnya kita pun zikir, istighfar kepada Allah. Itu insya-Allah sudah memadai. Faham ya? Baik. Ada persoalan lain? Silakan. Satu lagi Kak Salina sebagai respon ya. Kalau kita lihat, dan ini pemerhatian saya sendiri, saya duk dengar orang cerita, saya pun perhatikan. Kalau orang yang belajar Quran, ya, orang yang belajar Quran, kita akan lihat wawasan dia luas dan akhlak dia ni dia jenis orang lembut. Kalau belajar Quran dia biasanya dia orang lembut. Contohnya kalau orang yang saya kenal ni Ustaz Abdullah Bukhari, dia bidang Quran, dia akan jadi lembut. Quran tu sendiri akan mendidik dia untuk tinggi toleransi, ya. Ada wawasan yang luas. Yang besarnya almarhum Tuan Guru Nik Aziz. Dia bidang Quran, dia jadi orang lembut. Tapi kalau yang belajar bidang hadis, biasanya dia akan jadi orang yang tegas. Sebab dia nak memerangi bid'ah, dia nak memerangi maksiat ni, dia jadi tegas sikit orang yang belajar dalam bidang hadis. Jadi dia ada 2 perwatakan yang berbeza. Secara teknikalnya, orang belajar Quran ni jenis baik-baik, ya. Tapi kalau yang belajar hadis ni, dia jadi orang yang sangat tegas. Dan kadang-kadang kalau puan-puan tengok saya sendiri pun, bila bincang Quran tu, okey, baik je. Tapi bila bincang hadis tu, kadang-kadang saya pun jadi keras sikit. Sebab apa? Sebab suasana dia tu. Faktor benda tu dia membentuk. Jadi, kedua-dua ini dia perlu diserasikan. Kalau kita nak lembut semasa masa tanpa ketegasan tak boleh juga. Maka tapi kalau kita nak tegas, tak ada toleransi, tak boleh juga. Itu penting. Quran dan hadis ini dipelajari serentak. Disuruh kita orang yang lembut pada pendekatan, kita tegas pada prinsip. Tapi kita anjar melihat kepada dakwah. Jadi vision dakwah tu akan menjadi vision nombor 1 kita, insya-Allah. Baik, silakan kalau ada tambahan. Kak Syida.
Tafadhal. Kak Ain, silakan Kak Ain. Kak Ain ada nak respon ke? Tak ada, saya silap tekan. Okey, tak apa. Okey, baik. Kak Syida silakan. Okay, Alhamdulillah baru dapat dengar suara Ustaz. Okey, baru okey sikit dia punya ni. Okey, nak tanya kan. Okey, kalau muslimat tu dia sentiasa dalam keadaan berwuduk lah kan, sentiasa. Suara siapa? Tak Ain. Okey. Okey, malam berwuduk tu masa dalam haid tak boleh diamalkan tu macam mana Ustaz? Saya rasa memang tak boleh ambil wuduk kan bagi wanita yang uzur. Oh, memang tak boleh ambil wuduk Sebab kalau kata dia sentiasa dah beramal dengan wuduk kan, sentiasa wuduk kan. Apabila air je, dia akan berwuduk. Satu biasa. Tapi bila period tak boleh wuduk Okey, cuba kita tengok. Saya cari. Alamak, tapi saya tak nampak ni macam mana. Okey, semula. Okey, kita lihat kod saya silap, saya minta maaf lah. Dia kena tengok juga ada perbahasan dia, adakah wanita yang haid disyaratkan berwuduk sebelum tidur? Ini sebelum tidur. Kerana ada hadis Nabi SAW berwuduk dahulu sebelum tidur kan. Okay, so macam mana dengan wanita yang haid ni? Okey, ini persoalan dia, adakah wanita pun kena ambil haid? Kena ambil wuduk. Wanita haid kena ambil wuduk. Faqala ta'ifah, dia kata sama, kena ambil wuduk juga. Okey, antara ulama yang kata demikian ialah satu riwayat daripada Imam Ahmad dan juga Al-Lais bin Sa'ad, dan juga satu pandangan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi pendapat yang kedua, dia kata orang lelaki je, bukan orang perempuan. Ini lain, sorry, saya silap. Sinilah yang betul. Okey, adakah wanita yang haid seperti lelaki yang berjunub? Kalau lelaki yang berjunub ni, dia kena ambil wuduk dahulu sebelum makan dan sebelum tidur. So wanita yang haid macam mana? Kata ulama, kita ambil sini terus. Ibn Daqiq al-Id menyatakan Imam Syafi'i telah menyebut bahawa wanita yang haid tidak perlu mengambil wuduk. Kerana kalau dia ambil wuduk pun dia tak nampak menghilangkan hadas kecil dia pun. Begitu. Sekejap, betul. Saya terhalang ni. Betul lah. Kecuali kalau sorry. Orang wanita haid tidak perlu mengambil wuduk kecuali kalau darahnya dah terberhenti, dia tak sempat mandi lagi, bolehlah dia ambil wuduk dahulu. Okey, ini Imam Nawawi pula. Dan ulama-ulama mazhab kami, nampak kan nak panah gerak ni Kak Syida? Sebab macam inilah. Dan ulama-ulama mazhab kami bersepakat menyatakan tidak disunatkan berwuduk bagi wanita yang haid dan juga bernifas sebelum tidur. Kerana wuduk itu tidak memberikan apa-apa kesan pun terhadap hadas dia. Tak boleh angkat hadas pun. Fa in kanatil haid, jika haid itu telah terberhenti darahnya, maka barulah dia jadi macam hukum orang berjunub. Kalau orang berjunub, dia tak mandi lagi, tapi dia nak berwuduk sebelum makan, boleh. Wanita yang haid, yang mana darahnya dah terberhenti,
Tapi dia tak nak mandi lagi, dia nak tidur dulu, maka bolehlah dia mengambil wuduk dahulu sebelum dia tidur. Tapi di saat darahnya belum berhenti, maka tak ada pun persyariatan untuk wanita tersebut mengambil wuduk. Ustaz je. Okey, Kak Ana ada kerja okey. Warafidah, di Malaysia ni ikut Jabatan Majlis Agama mengikut negeri masing-masing. Kadang bila kita belajar ada garis panduan dibuat pihak autoriti tak selari dengan sunnah. Apa pandangan? Okey, baik begini ya. Kalau kita ada benda yang tak setuju dengan jabatan agama, yang kita menganggap keputusan jabatan agama tu tidak menepati sunnah Nabi SAW. Contohnya yang saya lihat Selangor, dia ada ajar lagi tentang zikir-zikir antara salat tarawih, doa, kemudian doa ajar tentang habis salatul witir baca ya latifu ya kafi dan sebagainya. Jadi benda tu tak menepati sunnah Nabi SAW, maka boleh kita meninggalkannya dengan syarat, ya, dengan syarat jangan timbulkan sebarang konflik, ya. Saya tak setuju, saya memang sebut dalam pengajian saya pun, tapi tidak boleh menimbulkan konflik dengan memburukkan mana-mana jabatan agama. Kalau saya sebut pada pengurusi surau je, saya tak setuju. Tapi kalau dalam pengajian, saya sebut secara umum dan saya tidak akan mengkritik jabatan agama. Kerana ia sunnah dalam dakwah ni, kita jangan menimbulkan konflik sehingga menyebabkan masyarakat resah. Wallahualam. Demikian puan-puan sekalian. Okey, ada sebarang persoalan lain? Silakan, kita ada masa sikit lagi. Ustaz, Ya, silakan. tadi awal-awal ada puan yang share hadis yang la yu'minu, yang sampai dia kasihi saudara dia macam diri sendiri tu kan. Lepas tu Ustaz pun cakap dia kasihi saudara dia lebih dari diri sendiri. Dia kasihi saudara macam dikasihi diri sendiri tu adalah bila dia gembira apa yang saudara dia dapat. Macam tu Ustaz cakap kan? Betul. Selama ni saya ingatkan yang tu adalah macam kita bagi dekat saudara kita apa yang kita nak, macam tu. Selama ni saya ingat macam tu, yang macam sebab yang dalam awal juz 4 tu, yang lan tanalul birra hatta Lan tanalul saya ingat, birra hatta tu. saya ingatkan yang macam tu. Kita bagi pada saudara kita apa yang kita nak. Macam kalau kita suka macam tu, kita buat kat saudara kita macam tu. Kalau kita suka macam tu, kita buat untuk saudara kita macam tu. Yang tu betul. Macam ni, Ifah, yang tak betulnya ialah tafsiran, terjemahan menyatakan tidak sempurna iman kamu sehingga kamu mengasihi saudara kamu sebagaimana kamu mengasihi diri sendiri. Itu tak betul. Mengasihi, saya ulang balik, yang tak betul ialah tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mengasihi diri saudaranya sebagaimana dia mengasihi diri sendiri. Itu mana boleh kita nak sayang orang sebagaimana kita sayang diri sendiri, mustahil. Ada ke Kak Syida? Kak Syida sayang ke kawan-kawan Kak Syida macam Kak Syida sayang diri sendiri? Tak kot. Kalau Tak yang kot, kalau yang isar, yang orang duk sebut isar-isar tu Ustaz. Wa yasiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah tu kan. Okey, kita tengok satu-satu Ifah. Kalau sayang pada saudara kita macam sayang diri sendiri, maka ramailah wanita yang sanggup bermadu. Sebab sayang pada saudara ni, tak kahwin lagi. Tak boleh macam tu. Itu bukan konsep dia. Mana ayat Quran, kita tengok satu-satu Ifah. Okey ni. Ini ayat pertama yang Ifah sebutkan tadi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mencapai kebaikan. Kebaikan ini setengah ulama kata apa dia? Syurga. Kamu tidak akan dapat syurga yang tertinggi ataupun kamu tidak mencapai tahap kebaikan yang tertinggi sehingga kamu infak benda yang kamu sayang. Itu bukan cerita tentang dengan saudara, itu infak. Untuk mendapat kedudukan yang paling tinggi, kita infak benda yang paling kita sayang. Tapi itu kebaikannya tertinggi. Kalau kita infak benda yang bukannya benda yang paling kita sayang pun tak apa. Dan ayat Quran ni pun kata mimma tuhibbun, yang kamu sayang. Contohnya duit. Kita sayang tak duit? Sayang. Tapi kita infak juga duit. RM10. Sayang. Kalau saya RM10 pun sayang. Boleh belilah laksa harga dalam RM6-7. Tapi kita infak.
Semakin tinggi nilai benda kita sayang dan kita infak, itu lagi baik. Tapi dia ada lagi isu infak. Kena padankan pula dengan ayat Al-Quran yang menyatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Bila kita infak, kita tak boleh berlebihan, boros dan tak boleh terlalu kedekut. Jadi dia timbul isu pengurusan infak. Kita tak boleh ikut dan je. Okay, satu. Yang kedua, yang Ifah sebut itu dalam surah Al-Hasyr. Nampak kan? Kak Syida nampak yang saya kongsi ayat Quran ni? Okay, baik. Okay, ini yang disebutkan walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Orang-orang yang mendiami Madinah, mereka ni apa dia? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sentiasa sayang kepada orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu, dan mereka tak simpanlah sembarang perasaan terhadap benda yang telah mereka berikan. Contohlah, saya bagi pada Kak Syida satu benda yang saya sayang. Lepas saya bagi tu, saya tak simpanlah perasaan terhadap benda tu. Dah saya bagi pada Kak Syida, milik Kak Syida lah. Bukannya lepas kita bagi, contohnya ada orang minta derma, kita pun bagilah RM20, kita pun teringat RM20 tadi. Allah, saya yang aku bagi RM20 tadi, teringat pula. Tak, kita bagilah. Kita tak ingat dah. Bukannya kita tak fikir lagi benda-benda tu, tak. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka sentiasa melebihkan sahabat-sahabat muhajirin berbanding diri mereka walaupun mereka susah. Okey, macam mana maksud dia? Adakah kita perlu memberi segala-galanya pada saudara kita lebih daripada diri kita sendiri dalam semua perkara? Jawabnya tak. Contohnya, orang kata, baiknya sahabat Ansar terhadap Muhajirin ni sampai sanggup memberikan isteri sendiri. Okay, kita minta dua perkara je daripada orang yang sebut benda tu. Satu, sebutkan seorang je sahabat Nabi yang berkahwin dengan isteri orang Ansar yang telah diceraikan. Seorang je, sebutkan satu nama. Ansar tu diceraikan orang sahabat-sahabat Nabi di Madinah, dan ada beberapa orang isteri. Dia pun cerai seorang isteri dia pun bagi pada Muhajirin. Ataupun dia kata, sila Muhajirin pilih mana satu isteri aku yang kamu nak. Maka Muhajirin kata, aku nak yang itulah, yang nombor 3 tu. Dia pun ceraikan, aku ceraikan kamu. Lepas tu kamu kahwinlah dengan kawan aku ni Muhajirin. Dia pun nak ada keluarga. Dia dah berpisah dengan keluarganya di Mekah. Sebut seorang dia yang buat demikian. Tak ada. Seorang pun kita takkan jumpa. Yang kedua ialah, ada ke sebenarnya sahabat Nabi yang menawarkan isteri kepada sahabat Muhajirin? Jawabnya, tadi soalan yang pertama, ada tak sahabat Muhajirin kahwin dengan isteri orang Ansar? Jawabnya tak ada. Tapi soalan kedua, ada tak tawaran itu berlaku? Maknanya orang Ansar menawarkan isteri kepada Muhajirin. Jawabnya ada tawaran berlaku. Perkahwinan tak wujud. Hanya tawaran yang wujud. Dan orang yang menawarkan isteri kepada Muhajirin seorang je. Seorang sahaja sahabat Ansar yang pernah menawarkan isterinya kepada sahabat Muhajirin, iaitu namanya, astagfirullah, saya lupa dah apa namanya. Dia tawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Itu pun Abdurrahman bin Auf menolak. Dia tolak. Memang tawaran tu berlaku, tapi dia tolak. Dia tak nak. Kemudian dia tawarkan, kamu nak duit banyak mana? Ambillah. Dia kata, aku tak nak. Tunjukkan aku di mana pasar, aku nak berniaga. Jadi, yang seorang tu pun, Ifah, puan-puan sekalian, yang duk tawarkan isteri kepada Abdurrahman bin Auf, dia baru memeluk Islam. Dia tengah semangat. Macam kita tengok sekarang lah, kalau orang tu baru je sedar tentang Islam, dia semangat dia lain macam. Jadi semangat orang yang baru memeluk Islam ni, tidak dijadikan sunnah. Kita kena ikut sunnah sahabat-sahabat Ansar yang lain. Ada tak mereka menawarkan isteri mereka kepada sahabat Muhajirin? Tak ada. Sebab perbuatan menawarkan isteri kepada orang lain itu merendahkan kedudukan orang perempuan. Bayangkan kalau si suami tu ada 3 orang isteri. Dia pun kata, kitalah antara isterinya kita. Dia kata, pilihlah mana-mana isteri saya yang kamu berkenan, saya ceraikan. Apa perasaan kita sebagai isteri? Sampainya hati abang buat macam tu, betul lah. Abang ada 3 orang isteri. Tapi janganlah sampai menawarkan demikian rupa. Dan banyak lagi kan orang tak kahwin di Madinah.
ramaikan lagi anak-anak dara yang belum berkahwin, ramai lagi kan orang-orang yang baru yang belum menemui pasangan seterusnya. Ramailah dengan mereka, kenapa sibuk nak diceraikan isteri yang ada. Kecuali yang berkahwin lebih daripada 4 orang, mereka terpaksa mengikut perintah Allah, isteri kena kekal 4 orang je, selebihnya perlu diceraikan. Itu lainlah. Jadi artinya walaupun sahabat Ansar melebihkan sahabat Muhajirin dalam beberapa perkara, bukan dalam semua perkara. Contohnya dalam bab kelaparan, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, satu masa datang seorang ibu dengan 2 orang anak meminta bantuan makanan. Dan Ummul Mukminin menyatakan, aku tak ada makanan. Masa tu memang tak ada makanan. Keputusan mungkin masa tu musim tengah orang sulit. Maka tapi Ummul Mukminin kata, saya ada sebiji buah kurma. Ini Ummul Mukminin cerita pada Nabi. Lepas Nabi balik, dia pun cerita. Dia kata, saya ada sebiji kurma Rasulullah. Saya bagi kepada ibu tersebut dan ibu tu pun belah kurma tu pada 2. Dia bagi kepada 2 orang anak dia. Dia sendiri tak makan. Nabi kata, sesiapa yang jaga anak macam tu, dia masuk syurga. Jadi, artinya Ummul Mukminin sanggup berlapar kerana melihat orang lain lebih memerlukan bantuan tersebut. Tapi kalau saudara kita, rumah ada, kereta ada, tiba-tiba datang nak minta RM200, sedangkan dia bukan tak ada kemampuan untuk kerja, tak ada kemampuan je pun, tapi nak minta. Adakah kita boleh bagi begitu je? Tak boleh. Kecuali memang dia susah. Dia tak pernah minta apa-apa dengan kita. Kita tanya dia selama dia tak pernah dia mengaku. Saya ada kawan macam tu. Memang susah, saya tahu dia susah. Tapi tak pernah mengaku. Sehingga satu hari dia dah tak tahan dah. Dan beritahu saya, Zul boleh tak pinjam beberapa ratus ringgit nak beli pampers anak. Memang terdesak dah tu. Tak pernah minta. Kita pergilah walaupun kita tahu kita nak duit 200 itu. Siapa tak sayang 200? Tapi memandangkan kita makan minum cukup. Anak-anak kita pun cukup. Dia yang tak cukup. Takkan nak bagi duit pampers je, makan minum dia ke mana? Kita pun sanggup bagi ambil lah 200 ni, akhir gunakanlah untuk apa-apa kebaikan. Jadi maksudnya begitu, tapi bukanlah kita memberi sampai kita terabai, tak boleh. Kita memberi dalam keadaan kita tahu dia susah, dia memerlukan, maka biarlah kita sama-sama susah. Ia tidak berlaku dalam semua aspek, tapi beberapa aspek. Gitu Ifah. Ifah boleh ke? Ifah? Boleh Ustaz. Ustaz, maksudnya yang orang cakap rukun ukhuwah tu, tak ada lah benda macam tu. Isar betul. Yang dia cakap pertama tu musawah, yang kedua pertama berlapan dada, yang kedua musawah, yang ketiga isar tu. Masa dia cakap peringkat-peringkat ukhuwah tu memang ada betul ke tak tu Ustaz? Oh, saya lama dah tak dengar istilah ni. Ni istilah orang Haraki ni, Ifah sebut ni. Ifah UKM Ya saya Ustaz. Okay. Jadi isar ada. Cuma kita katakan bukan isar dalam semua perkara, bukan isar sampai mengorbankan diri sendiri, sampai diri sendiri pun terabai, isteri pun terabai, anak-anak terabai, itu bukan. Tapi isar kalau dalam keadaan kita tahu dia terdesak dan kita masih boleh bertahan, kita tolong dia. Tapi kalau kita tahu keluarga kita pun memerlukan benda tu, maka lain pula perkiraan dia. Dan kita tengok bagaimana infak yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Perlu dahulukan kaum kerabat dahulu. Orang terdekat dahulu. Jadi maknanya Allah mengajar kita pengurusan. Dalam kita nak memberi bantuan pun kena ada pengurusan. Kaum kerabat didahulukan. Bukannya mari orang lain kita pun isar orang lain bagi kaum kerabat kita kemiskinan. Tak boleh juga. Jadi pengurusan tu kena ada. Jadi saya setuju isar kena ada tapi bukan dalam semua keadaan. Sebab itu ulama bincang tentang sekarang ni contohnya dalam sebelum PKP. Sekarang PKP ni memang orang lelaki tak lagi solat dah. Saya pun tak minta pun sekarang nak pergi solat Jumaat. Sebabnya memang kuota tu terlalu sedikit dan kita tahu kita memang tak ada peluang pun nak pergi. Dah penuh dah orang. Di samping saya duduk di 19 ni, saya memang takutlah nak pergi surau pun memang takutlah. Sebelum PKP 2-3 hari tu pun dah ada kes kat surau dan sebagainya, memang tak pergilah. 19 antara yang kritikal di Shah Alam. Baik. Jadi tapi kalau sebelum PKP kita dapat tawaran untuk pergi solat Jumaat, kita isi-isi, wah dapat. Terpilih.
Tiba-tiba kita nak isar. Saya dah beberapa kali dah dapat solat Jumaat. Kawan seorang tu tak dapat lagi solat Jumaat. Kita pun nak isar dia. Tak apalah kamu ambil giliran saya untuk solat Jumaat. Tak boleh. Kerana ia isar dalam bidang ibadah. Dalam bab ibadah tak ada isar. Walaupun kita nak bagi dia peluang untuk solat Jumaat pula. Sebab kita nasyid kita dia dapat solat Jumaat. Tak boleh. Imam nak bagi ruang. Dia imam. Dia memang memimpin tempat tersebut. Dia nak bagi ruang orang yang solat Jumaat pula. Tak boleh. Kecuali dia ada ramai imam. Dan dia ada pergiliran imam-imam tersebut. Itu mungkin boleh dibincangkan lah. Tapi kalau memang dia seorang-seorang, dia imam tempat tu, dia tak boleh nak isar orang lain. Jadi dalam bab ibadah dia begitu. Jadi banyak lagi lah puan-puan sekalian yang benda yang boleh dibincangkan dalam bab al-isar itu ya. Allah Allah. Tapi dengan Nabi tak boleh. Dengan Nabi segala-galanya dikorbankan. Dan Nabi takkan minta kita buat pengorbanan yang bukan-bukan. Takkan. Mustahil. Ya. Nabi akan buat pengorbanan, Nabi akan minta kita berkorban yang selaras dengan kemanusiaan. Tak adalah Nabi kata ceraikan isteri kamu, aku berkenan dengan isteri kamu. Tak ada, mustahil. Itu mustahil. Allah Allah. Okey, Ifah boleh Ifah? Ustaz, Boleh Ustaz, terima kasih. Okey, sama. Kak Syida silakan. Kita dah terlebih masa kan? yang masa Ustaz kan. Macam ni, antara ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai pendinding kan. Lately ni viral kan ayat-ayat Al-Quran seperti surah Yasin ayat 9 dijadikan pendinding untuk semua. Saya jadi sebagai kita sebagai orang awam ni nak memahami ayat Quran tu yang dia ada connection dengan situasi keadaan masa kan. Katalah untuk COVID. Tapi dia sarankan beramal dengan ayat 9 surah Yasin tu. Sebagai seorang awam, kita nak beramal ayat tu, panduan dia macam mana? Adakah kita kena tengok ayat sebelum tu, ayat selepas tu ataupun makna ayat-ayat Quran tu? Maksudnya sebelum kita dapat bila kita dapat satu ayat Quran tu yang disarankan, kita kena tahu makna dia, terjemahan dia dan kita tengok untuk kita jadikan sebagai amalan. Macam mana Ustaz? Kadang-kadang kita macam macam apa? Macam pengamalan surah Al-Fil tu kan. Sampai tadi semua tu kan. Jadi orang awam ni ada yang dia mungkin dah belajar, dia mungkin slow down sikit lah. Yang kurang pun kata tak ada pendahan macam Al-Quran ke apa semua kan. Jadi itulah yang menjadikan macam nak beramal ke tidak benda ni. Adakah dia selaras dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Itu je dah. Okey, asasnya Kak Syida, puan-puan sekalian, ayat Al-Quran syifa, pengubat. Dia bukan ubat kepada penyakit fizikal sahaja, bahkan dia ubat kepada minda, dia ubat pada emosi, dia ubat pada segala-gala benda. Dia ubat kepada masalah ummah, Al-Quran lah. Tapi jangan kita fikir Al-Quran ubat ni dalam bentuk mantra jampi semata-mata, tak. Dalam segala aspek lah. Baik. Apabila Al-Quran itu ubat, maka kalau kita menghadapi sebarang masalah, lalu kita cuba hadapi masalah tu dengan membaca Al-Quran, tidak ada masalah. Itu asas dia. Contohnya apa Kak? Kak ada masalah berkaitan dengan apa-apalah. Bukan Kak lah, kita semua ada masalah masing-masing kan? Okay, baik. Apabila kita ada masalah, kita pun fikir, ya Allah, besarnya masalah aku ni. Contohnya masalah anak nak kahwin tapi PKP ni, macam mana? Kita pun nak doa lah supaya perjalanan perkahwinan. Contoh adik saya lah nak kahwin bulan 6 ni, macam mana nak kahwin PKP dan nak kahwin orang Kulim pula. Adik duduk Muazzam Shah, mak duduk Kelantan, saya duduk Shah Alam. Nak kahwin pula orang Kulim, macam mana nak berjumpa tu, nak pergi ke sana tu. Kita pun tak nak dapat petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Kita keliru. Kita pun duduk, kita salat 2 rakaat, minta petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Macam mana perjalanan adik kita ni, kita pun buka Quran kita baca. Kita buka Quran kita baca mana-mana surah. Contohnya nak baca surah Baqarah lah dalam satu juzuk. Semoga lepas ambil surah Baqarah satu juzuk, kita pun doa pada Allah, ya Allah, hari ini aku baca Quran satu juzuk semata-mata untuk mendapat redha-Mu, kasih-Mu. Berikanlah aku petunjuk macam mana nak uruskan soal perkahwinan adik aku ni. Dah pening dah. Apa yang patut dibuat, ya? Dan mohon petunjuk pada Allah. Tak ada masalah. Ataupun kita ada keluarga kita sakit, dah lama sakit. Ataupun ada keluarga kita yang kena COVID, ya.
Alhamdulillah. Kita pun nak doa, kita pun ambil Quran dan kita ambil hadis Nabi pula. Ambil satu bahagian dalam Sahih Bukhari sebagai contoh, kita pun baca dalam 40 hadis. Dan dalam hadis itu pasti kita sebut sallallahu alaihi wasallam banyak kali. Kita pun doa, ya Allah, berkat bacaan Al-Quran dan hadis dalam 40 hadis ini, aku mohon padamu supaya keluargaku yang sakit sekian-sekian disembuhkan sakitnya, tidak merebak kepada orang lain. Itu boleh. Asasnya boleh. Ya. Yang masalahnya apabila kita melakukan upacara-upacara tertentu, itu problem. Apa upacara tertentu? Kita meminta supaya kita berwujudkan satu amalan dan amalan itu dibuat pada waktu-waktu tertentu dengan cara-cara tertentu, itu problem. Kita meletakkan surah tertentu dengan kononnya surah itu ada kaifiat tertentu, itu problem. Contohnya dalam isu Palestin, tiba-tiba baca surah Al-Fatihah, berapa ramai di Turki baca, dan kita memerlukan 1,000 orang di Malaysia untuk membacanya. 1,000 orang di Malaysia dan berapa ramai pula di Turki yang membaca ni, so kita pakat nak baca ni untuk Palestin. Macam mana boleh dapatkan fiat baca surah Al-Fatihah pula ni? Satu hal. Yang keduanya timbul persoalan, betul korang Turki yang anjurkan benda ni, macam mana nak tentukan jumlah 1,000 orang dan sebagainya, itu banyak kekeliruan benda tu. Maka bila diwujudkan cara tertentu, kaifiat tertentu dan maklumat tu pun entah datang dari mana, maka kita tolak. Dulu-dulu Palestin dikepung, Masjidil Aqsa dikepung, mohon baca surah Al-Ikhlas semuanya. Dan berantai. Tahun 98, kita dapat 99, kita dapat 2000, dapat 2001, dapat sebiji sama. Maka itu bukan amalan yang sahih. Ia pun entah datang dari mana. Bacaan surah Al-Fil untuk lawan dengan COVID. Ada kan ustaz mengajar kita kena baca surah Al-Fil lawan COVID, maka orang tanya dia, apa kaitan Al-Fil dengan COVID? Ustaz, dia kata, Fil kan gajah, dia gagah. Mana kita macam doa lah, gajah yang gagah tu boleh lawan COVID. Padahal dalam surah Al-Fil terang-terangan gajah yang gagah besar tu kalah lawan burung. Kenapa tak niat dengan burung ababil terus untuk bunuh dengan COVID? Jadi ini amalan yang tak datang dari mana, perempuan sekalian? Maka dalam bab amalan yang datang dari mana ni, betul tak betul, upacara tertentu, kita tolak ke tepi. Kita pegang dengan sunnah Nabi SAW, aslam, kita selamat. Nabi ajar apa? Solat, dalam solat baca kunut nazilah. Kemudian kita secara peribadi, kita nak baca Quran, lepas baca Quran kita nak doa kepada saudara kita di Palestin, silakan. Tapi untuk kita hanya baca surah aja, semoga dengan surah ni jadi senjata kepada orang Palestin, itu tak ada konsep tu. Tapi kalau kempen tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mohon baca Quran sebanyak mungkin, kalau boleh baca 30 juzuk, ya, supaya nanti lepas habis baca Quran, kita doa supaya Allah Ta'ala selamatkan saudara kita di Palestin, itu boleh. Kerana kita berdoa selepas membaca Al-Quran. Bukannya baca surah Al-Fil supaya gajah boleh serang tentera Zionis. Tak ada macam tu. Allah Allah. Baik Ustaz. Boleh Okey, faham. nampak tak puan-puan sekalian, bila saya bincang tentang sunnah aja, saya jadi macam garang sikit, tegang sikit. Tapi bila bincang pasal Quran, dia lain sikit, lembut, apa. Itu memang begitu sebab kita respon terhadap benda-benda yang berlaku sekeliling kan, bid'ah-bid'ah yang berlaku. Kita bukan anti segala amalan baru, tak. Saya bukan macam tu. Saya sendiri pun, walaupun jujur, para sahabat tak pernah pun membaca Al-Quran untuk keluarga mereka yang meninggal dunia. Tapi saya pegang dengan pendapat ulama yang menyatakan membaca Al-Quran untuk keluarga yang meninggal dunia. Bila ayah saya meninggal, kami baca Quran 30 juzuk. Walaupun saya tahu benda itu tak dilakukan oleh para sahabat, tapi sekurang-kurangnya ulama sebut pahala yang kita baca Quran tu boleh kita sedekahkan kepada keluarga kita dengan syarat tidak ada kepentingan material, bukannya diupah, bukannya dibeli pahala tersebut. Jadi saya terbuka dalam bab amalan-amalan, tapi bila amalan tu nyata bercanggah dengan sunnah Nabi SAW, bahkan tidak membawa manfaat, bahkan sebaliknya membawa mudarat, kita tak boleh terima, puan-puan sekalian. Allah Allah. Alhamdulillah, dengan penjelasan pagi ni, walaupun pada awal tadi kita tak dengar perbincangan apa Ustaz tadi Ustaz, dah hujung-hujung baru tahu. Tak tahu apa isi kuliah pagi ni.
InsyaAllah nanti kita recording semula lah. So rasanya Okey, Kak. dekat ini saja dulu dah kita punya pertemuan. Kita ada soalan Okey. lagi bagi sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan katsira. Cuba beramalkan dengan perkataan-perkataan yang baik-baik seperti Ustaz cakap tadi, barakallahu fikum. Jazakallah. Doa itu suatu doa untuk kita kita biasakan untuk suami kita, pada anak-anak kita kan. InsyaAllah akan cuba diaplikasikan lah. Terima kasih semua atas kehadiran pagi ini tengah hari ini. Kita Terima kasih Kak Syida. sama kita jumpa lagi insyaAllah untuk next session. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan pagi ini. Rasanya ujung-ujung tu dia kalau dengar tu dia pintu penuh sikit lah rasakan. Pada awal tak tahu apa Ustaz cerita. tak boleh buka suara kan. InsyaAllah nanti kita dengar recordingnya Ustaz. Terima kasih Ustaz atas ilmu sampai ini. Terima kasih semua kita endkan sesi pagi ni dengan tasbih kafarah dan sebesar wal asr. Terima kasih Ustaz. Sama, terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Syida. Sama Salina. Terima Betul kasih kan Kak Kak Salina. Terima kasih Kak Salina. kuliah dengan Maha dia cool sikit. Tapi bila kuliah hadis ni dia agak emo sikit. Tapi memang betul kalau dah kita yang perasan lah. Okey. Sekali lagi saya insyaAllah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay, kita end sesi pagi ni sebelum kita ke dapur dengan apa yang patut Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Syida. Take care Ain. Jaga jamu toilet elok. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ayah, Nafida, Umi semua